تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق، وزينا بالإخلاص والصدق، واختمنا بالحسنى في لطف وعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل، هذا فصل. وتجب زكاة الفطر، dan wajib oleh zakat fitri, zakat fitrah kita kata. Wa yuqalu laha, dan dikatakan baginya juga zakatul fitrah ayil khilqah. Zakat fitrah iaitu al khilqah, kejadian kita tu, atau nama lain dia tu zakat as-saum. Nama lainnya zakat as-saum. Kurang dengar? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم مشايخنا في الدارين آمين. وما يوجد من الركاز, dan bermula barang yang didapati daripada rikaz. Situ Mastukhrija. Khola. Okey. Qala al-musannif wa mastukhrija min ma'adini adh-dhahab wal fiddah, dan bermula barang yang dikeluarkan min ma'adini adh-dhahab wal fiddah, yang dikeluarkan, yang diusaha keluarkan, yang sinta li talab, yang usaha dikeluarkan daripada segala galian emas dan perak. Yukhraju minhu, dikeluarkan daripadanya, daripada ma ustukhrija min ma'adini dhahab wal fiddah. In balagha nisaban, jika mencapai ia ma tu akan nisab. okey, dikeluarkan akan rub'ul usyur fil hali, dikeluarkan akan rub'ul usyur, iaitu 2.5% fil hali, pada hali. Apa maksud hali? Serta merta, seketika itu juga. okey, tapi apa, selepas dibersihkan lah, selepas dibersihkan, bermaksudkan kadang-kadang bercampur dengan batu dan sebagainya. okey, sebab dia lama dekat tanah dan sebagainya. Jadi dibersihkan dulu, jadi berat tu tidak termasuk batu lah. Kalau zaman dulu mereka bersihkan segala barang-barang macam tu, galian-galian semua tu dibersihkan menggunakan zibak. Zibak ini tu iaitu bahasa Melajunya apa? Merkuri. okey, merkuri pada yang termometer yang naik time color silver apa tak? Yang tu, diorang gunakan yang tu. Dan merkuri inilah yang sebahagian ulama tafsir mengatakan Samiri menggunakan merkuri ni di dalam patung emas anak lembu dia tu. Diletakkan tengah panas, sebab merkuri sifat dia bila dia panas dia akan mula menggelegak macam tu. okey, dia akan naik, jadi seolah macam hidup. Seolah macam hidup. Sebab tu sesuatu yang mustahil, yang tidak ada, iaitu bahrun min zibak. Kalau baca dalam kitab pemantik tu, bahrun min zibak, lautan daripada merkuri ni. Jadi mana ada, nampak tak? okey, jadi dikeluarkan 2.5% tu daripada nilai setelah dibersihkan. Mungkin siapa yang dah biasa cari emas tu tahulah macam mana. okey, Inka dan dia ada cara dia tu. Kalau cari emas, dia modal 50 sen je. Siapa belajar lah. Dia ada kaedah nak cari emas, modal 50 sen je. Beli benda tu 50 sen je. Lepas tu gilah. Biasa tempat-tempat mazinah untuk ada emas ni biasanya dekat anak-anak sungai yang lama, yang asli, bukan yang buatan. Biasanya kalau dekat bahagian-bahagian bukit, tengoklah yang mana ada
dari segi geografi dia tu ada dari segi galian, situ boleh cari. Tapi kita tak boleh lah kat Malaysia ni sebab haram, sebab tu harta milik kerajaan. Okey. Kalau nak buat di tempat lain boleh. Cara dia ni. Tak payah ajar nanti masing-masing sibuk Cik Emah pula. In kana al-mustakhrij min ahli wujubiz zakah. Okey. Itu pun jikalau orang yang usaha mengeluarkan galian itu tu min ahli wujubiz zakah, daripada orang yang ahli wajib zakat, iaitu muslim, merdeka. Okey. Wal ma'adin, dan bermul ma'adin itu jam'u ma'din. Okey, ataupun ma'dan, boleh dua, bi fathi dalihi wa kasriha. Jamak bagi ma'dan ataupun ma'din. Ma'dan tu bi fathi dalihi, ay hala kaunihi maqru'an bi fathi dalihi wa kasriha. Itu ialah ismun, satu isim, limakanin, bagi tempat. Okey, tengok ma'dan, maf'al, maf'il, kan itu sirah isim makan atau isim zaman. Isim limakanin yang khalaqallahu ta'ala fihi dhalika, yang mencipta oleh Allah Ta'ala fihi, fi makanin itu tu, dhalika, akan demikian tu al-madhkur min al-dhahab wal-fiddah. Dhalika maf'ul bagi khalaqa. Okey, daripada apa? Min mawatin au milkin, daripada harta yang mawat itu tu iaitu tanah terbiar au milkin, ataupun tanah yang ada pemilikan. Sebab ini dulu, ingat ni. Jadi hukum yang dalam hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang ihya'il mawat, juga siapa menghidupkan tanah terbiar, maka itu milik dia. Dalam kitab fiqh pun, menghidupkan tu bukan kena macam apa, kena sampai ada dinding dan sebagainya, tidak. Macam sekadar ada macam pacakkan kayu, nampak kata ada orang bersih-bersih sikit tu dah jadi milik dia dah tu. Jadi adakah kita boleh hidupkan tanah macam tu dekat mana-mana tanah, lepas tu kita anggap tanah tu milik kita? Okey, tidak boleh. Sebab apa? Apa tu, nak lawan Nabi ke tak? Tidak, bukan lawan Nabi. Nabi cakap tu di atas kapasiti dia tu sebagai ketua negara. Okey, dia jadi hukum lah, jadi rang undang-undang. Kita tidak. So tak ada tanafi di antara apa yang diamalkan, yang dikatakan oleh para fuqaha dengan apa yang hukum qanuni sekarang ni. Dulu okey, zaman sebelum mereka sebab tu siapa yang apa bahasa duk felda semua tu tengok tu. Dulu orang felda ni orang miskin lah, nampak tak? Sekarang lepas zaman ada sebagian Perdana Menteri dinaikkan kelapa sawit dan sebagainya, maka orang kaya lah orang felda sekarang ni. Okey, wa ma yujadu minar rikaz, dan sesuatu yang dijumpai di sini, wa ma yujadu tu bukan ambil daripada fa'il bin majhul lah, ambil daripada wujdan, sesuatu yang dijumpai, yang didapati. Minar rikaz, okey, itu bayan bagi ma, barang yang didapati. Apa dia tu barang? Minar rikaz, itu rikaz. Rikaz dengan makna al-markuz. Okey, rikaz dengan makna al-markuz, iaitu huwa dafinul jahiliyah. Dafinul jahiliyah, iaitu dafin dengan makna madfun. Okey, sebab fa'il dia ada makna fa'il, ada makna maf'ul. Di sini dafin dengan makna madfun, isim maf'ul. Al-jahiliyah, sesuatu yang ditanam bagi jahiliyah. Jahiliyah di sini ni ada taqdim mudhaf, iaitu huwa dafinu ahlil jahiliyah, sesuatu yang tanaman bagi ahlul jahiliyah. Okey, wahiyya, dan ia jahiliyah tu apa dia? Okey, wahiyal halatul lati kanat 'alaiha al-arabu qabla al-islam, iaitu keadaan, okey, yang adalah di atasnya, di atas allati itu tu oleh al-arabu, oleh orang Arab, qabla al-islam, daripada apa? Minal jahli billah, daripada jahil dengan Allah wa rasulihi wa syara'i'il islam. Okey, ayat tu. Jadi wa ma yujadu minar rikaz, rikaz tu tanaman jahiliyah. Okey, sekalipun nampak zahir sini macam kena tanaman, okey, ditanam. Okey, sekalipun benda tu kita jumpa macam harta karun lah sini ni. Okey, harta karun. Nama apa harta karun? Karun tu Qarun. Yang pelik tak pelik tu, Qarun kat negara Arab, tapi pergi cari harta karun dekat Malaysia. Nampak tak? Okey,
Sekalipun dia tu terzahir dekat muka bumi, sekalipun bukan ditanam, dijumpa, nampak tak? Okey, dijumpa, maka sama je hukum dia tu. Tengok ada tanda-tanda tentang apa, tengok tarikh dan sebagainya. Kita kalau nak menentukan tarikh tu, kita guna apa dulu? Kalau time form 3 belajar tu nak tengok tarikh sesuatu tu, karbon 16, karbon 60. Faham tak? Ingat lagi tak? Karbon 60. Ingat lagi tak? Atau ni sekiranya apa yang nak ingat tu. Cara nak detect usia sesuatu tu guna karbon 60. 60 ke 16 lah, macam tu lah. 16 ataupun 60, saya rasa 60. Okay. Terus kembali kepada alasan, lupa terus, nampak tak? Sebab tu nampak tak? Belajar dulu penat-penat apa semua tu, sains, matematik, math semua tu sampai pecah kepala, sampai dapat A semua tu. Alah, ambil takhasus tak guna pun. Nampak tak? Tu makan dia. Okay. Sebab tu pendidikan yang terbaik sebenarnya apa? Umur 13 tu dah takhasus awal-awal dah. Nampak tak? Biar jadi pakar terus. Okay. Cumanya nampakkanlah dulu awal-awal. Nampak tak? Takhasus awal-awal. Oh sebelah. Oh ni dah nampak ke arah agama. Tak payahlah benda mengaji yang pelik-pelik tu. Nampak tak? Fokus menjadi supaya apa? Umur form 5 tu, memang mantap. Sikit alim agama dia. Yang ambil sains, belajar sains. Tapi agama jangan tinggal. Yang tu. Ini campur-campur belajar. Jadi ahli saintis pun tak. Jadi power pakar ulama pun tidak. Nampak tak? Tapi yang kecil-kecil, cita-cita apa? Saintis, doktor. Nampak tak? Ni muka-muka ni cakap ni. Doktor, saintis semua ni. Okay. Okay. Itu jikalau diketahui, contoh terbongkar, tengok situ tu, ada tarikh, tiba-tiba ada tarikh, tengok tarikh dan sebagainya sebelum daripada Islam datang lagi tu. Okey. Jadi bila sebelum Islam, so dia harta jahiliyah. Okey. Kalau tak tahu, tak ada tarikh dan sebagainya, nak cari saintis, dia tak ada semua mengaji agama misalnya. Nampak tak? Saintis-saintis tipu-tipu macam tu je, tak ada pakar betul-betul. Nak cari agama 60 pun tak jumpa. Tak boleh nak tentukan tarikh. So harta tu dikira macam mana? Dikira luqatah. Harta yang ditemukan, okey, pungutan. Jadi berlakulah hukum macam biasa. Harta luqatah tu boleh diambil, tapi dengan syarat kena ta'rif, okey, kena iklankan. Cumanya sini ana tanya, ana tak jumpa lagi seorang ulama kontemporari membahaskan tentang ta'rif. Okey, dia syarat luqatah ni, kita nak ambil pemilihan kita kena ta'rif dulu tu. Dia ada tempoh dia. Seminggu pertama kena setiap hari. Lepas seminggu kedua kena pagi ke petang, macam tu lah. Sampai setahun. Itu dulu. Zaman dulu. Lepas tu syarat dia apa? Kena umumkan dekat pasar-pasar atau dekat masjid tempat orang ramai. Di zaman sekarang ni macam mana? Apa dhabit dia tu? Anda boleh jumpa lagi ulama kontemporari, tanda, bukan kata tak ada. Anda tak jumpa. Adamul wujdan la yastalzimu adamal wujud. Jadi anda tak pernah jumpa lagi perbahasan tentang ta'rif ni, barang luqatah. Sebab luqatah ni banyak sangat. Kadang-kadang tengok harta ni jumpa dekat dalam hutan dan sebagainya. Okey. So syarat-syarat untuk yang semasa ni macam mana? Sedangkan kalau ikut maqasid dia tu, sebab apa dia kena dekat tempat orang ramai dan sebagainya, supaya sampai maklumat tu. Sebab kod pemilik dia tu jenis orang tak jarang keluar rumah dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang dengan IT sebagainya, adakah cukup memadai tu? Dengan iklankan cukup 2-3 hari, tapi yalah semua sampai maklumat tu. Ataupun kita kata sebulan berterusan semua tu. Waktu bila tak ada, adakah sudah memadai? Sebab tujuan dah sampai. Dah tak ada orang pemilikan itu. So boleh ambil. Tapi itu ambil pun, kalau orang tu tiba-tiba datang, dakwa dan betul, sifat-sifat ni nyatakan, kita kena pulangkan. Okay. So selamat kalau luqatah, selamat. Okay, serahkan kepada orang yang berkaitan dengan masalah ammah. Okay. Jadi tengok siapa masalah ammah kat sini ni, jadi kita bagilah kat siapa yang masalah ammah sini ni. Siapa masalah ammah sini? Okay. Macam orang-orang kalau macam duduk asrama, bagi kepada pegawai. Okay. Okay. Itu kalau tak tahu. Tapi kalau tahu pemilikan dia tu, contoh ada cop nama family sekian-sekian. Oh dia ni keturunan. Tengok ada pusaka dia ni. Oh ada ahli keluarga dia sekarang ni. So kena bagilah. Tapi nak cek mana orang jujur sekarang ni. Nampak tak? Jumpa mungkin 1 dinar boleh lah bagi, tak apa. Lepas tu masuklah berita apa sebagainya. Nampak tak? Ini kalau dah jumpa seguni. Nampak tak? Seguni dinar, beli emas macam tu.
Ada nak bagi tahu. Okey. Kalau orang demand tak ada masalah. Okey. Okey, fa fihi ay fa fil rikaz al-khumus, 1/5. 1/5 ni berapa? Berapa persen? 20%. Okey. Wa yusrafu masrif az-zakati 'ala al-mashhur. Okey. Dan ditasrifkan, diuruskan seperti urusan zakat 'ala al-mashhur, 'ala al-qaul al-mashhur, di atas pendapat yang masyhur. Wa muqabiluhu, okey, dan lawan bagi masyhur. Ni pendapat masyhur dalam mazhab kita ni, okey, ditasrifkan sebagai masrifuz zakah. Kalau muqabil bagi masyhur annahu bahwasanya ia al-khumus, 20% itu tu yusrafu ila ahli al-khumus, diuruskan, diberikan kepada ahli al-khumus al-madhkurina fi ayatil fai. Okey, ayatul fai surah pada surah al-anfal, berikan kepada tu, bukan kepada masrif az-zakah yang 8 tu. Okey, beza situ tu. Okey, ni penting lah, sebab kita nak tahu macam kadang-kadang banyak tak harta karun kadang-kadang ni. Banyak kat Malaysia tu, cuma Malaysia ni malah bukan harta karun, harta orang Malaysia tu banyak sebenarnya. Okey, cumanya tengok negara yang paling banyak mempunyai emas, mana? China paling banyak. Okey, kedua Amerika. Orang selain daripada emas yang orang beli dan sebagainya, yang orang bawa balik daripada negara orang lain sebagainya, orang ada proses emas tu semua tu. Negara yang paling banyak emas dia apa? Afghanistan. Tu yang dijangka tu, orang ada kerajaan sendiri tu, dijangka orang akan jadi kerajaan yang sangat kaya raya lepas ni. Okey, sebelum ni miskin. Okey, tapi sekarang ni insya-Allah, ke depan orang Afghanistan nanti mungkin boleh jadi macam Dubai. Okey, Mesir pun nak jadi macam Dubai, tahu tak? Tu tak tahu kan? Tengoklah dekat bahagian bahagian tempat-tempat lain tu, dekat bahagian dengan laut, pesisir laut tu, diorang nak ada pelaburan besar, harta macam bilion, trilion macam tu buat pembangunan sebiji macam Dubai. Okey, kita kat sini je nampak macam Qahira macam tu je lah. Okey, Ummud Dunya Al-Qahirah tu, Ummud Dunya. Tak sah kata Sidi Abdullah Siddiq Qamari, siapa tak masuk Qahirah ni tak nampak dunia. Nampak tak? Okey. Okey, faslun. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib oleh zakat fitrah, wa yuqalu laha, dan dikatakan baginya, wa yuqalu laha iaitu wa yusamma aidan, dikatakan juga baginya bagi zakat fitri, zakatul fitrah ay al-khilqah. Okey. Itu wajib zakat itu tu dengan syarat bisalah sati asya', dengan tiga perkara. Okey, sebelum masuk kepada itu, ambillah thaqafah ammah tu, tentang pensyariatan zakat tu, untuk zakat tu. Tulis ni hadis Nabi SAW. Tulis zakatul fitri tuhratun lis-shaimi, tuhratun lis-shaimi minar rafathi. Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath, wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Okey, itu paling ringkas, kena tahu rawahu Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Okey, insya-Allah tahun depan pihak Halaqah Sulaimaniyah yang akan mengadakan macam kelas intensif untuk takhrij sebagai persediaan untuk dirasah ulia. Sebab ramai pelajar Malaysia dah sambung kepada master. Ambillah cabang apa-apa pun sampai kepada hadis, dia kena takhrij juga. Okey, so nak tak nak kena belajar. Dia bukan susah pun, seriously. Pengalaman anda belajar apa benda pun, sebenarnya cara belajar tu yang penting, dan orang yang mengajar tu kena betul-betul mahir mempermudahkan. Okey, dan tengok bagaimana kalau takhrij, siapa yang join sini, nampak tak? Dah nampak jalan kan? Jadi mudah, cuma tinggal perlukan masa je, nampak tak? Macam anda cakap sebelum ni tentang mengaji falak tu. Sebagai orang mengaji 5 tahun, okey, anda mengaji seminggu. Lepas tu tahun depan pergi jumpa syekh tu,
tu dapat ijazah tadris. Ngaji seminggu je. Orang cakap yang paling awal sebenarnya 5 tahun belajar. Jadi orang cakap anak otak komputer dan sebagainya. Anak cakap bukan. Tengok antum belajar macam mana. Antum duduk belakang-belakang, duduk borak. Anak tengok macam mana. Anak depan share. Duduk tanya semua tu. Ada soalan, anak tanya, bagi faham. Cara belajar tu. Kemudian murajaah. Sebelum kelas Syekh, pastikan murajaah dulu. Syekh nak baca bab ni, baca je. Cuba fahamkan dulu. Lepas tu buat persediaan jadual dan sebagainya. Buat menyerang kerangka semua tu. Tinggal nak siapkan. Syekh aja laju. Dapat salah satu. Nampak tak? Al-ibrah biquwwati tahsil la bisinin. Okay, ingat tu. InsyaAllah takhrij nanti tu kita akan buat beberapa peringkat supaya semua pelajar Malaysia mahir takhrij. Okay, insyaAllah ta'ala. Jadi zakat fitrah itu tuhratun lis-shaimi minar rafath. Penyucian bagi orang yang berpuasa daripada rafath, daripada benda yang keji. Sebab dia dah berpuasa, kena zakat fitrah. Wa ta'matun lil fuqara' wal masakin, dan sumber makanan bagi fuqara' dan masakin. Okey. Kemudian tengok bawah tu adalah tu disyariatkan pada tahun berapa zakat tu, zakat fitrah tu pada tahun kedua. Okey. Betul, ada dekat Hasyah Wajri disebut tentang syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-a'ma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Okey, iaitu zakat tu antaranya menampung kecacatan yang berlaku pada puasa. Okey. Bisalah satu asya. Fala fitrata ala kafirin asliyin. Maka tidak ada fitrah, tidak ada jenis fitrah ala kafirin asliyin, di atas orang kafir asli. Kafir asli ni lawan dia kafir asli murtad, kafir murtad. Okey. Illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimain. Okey. Melainkan pada raqiqnya, hamba kafir itu tu, wa qaribihi, dan qaribnya, kerabatnya, al-muslimaini, yang muslim. Okey, di sini ni ada beberapa perkara yang perlu ingatkan. Okey, jadi kat sini ni orang kafir tu tak wajib bayar zakat. Okey, untuk dirinya sendiri. Sebab apa? Dia tidak ada syarat Islam. Tetapi dia wajib. Okey, dia wajib untuk apa? Bayarkan zakat untuk orang yang ada di bawah tanggungan dia tu. Okey. Ni ada kaedah dia tu. Okey. Di sini ada satu kaedah ibarat yang masyhur, iaitu kullu man, tulis kullu man la talzamuhu nafqatu ghairihi la talzamuhu fitratuhu. Okey, kullu man la talzamuhu nafqatu ghairihi la talzamuhu fitratuhu. Tiap-tiap orang yang tidak wajib akan dia tu oleh menafkahkan selainnya, la talzamuhu fitratuhu. Okey, iaitu mana? Orang-orang yang tidak wajib nafkah kepada orang lain, maka tidak wajib di atasnya tu fitrahnya. Contoh, kawan kita ni tak wajib di atas kita untuk menafkahkan dia. Maka kita tak wajib untuk fitrahkan dia. Okey, kaedah dia. Melainkan ada beberapa perkara, beberapa keadaan ni mustasnayat daripada kaedah ni. Ni kaedah aghlabiyah, ada mustasnayat dia tu. Yang pertama apa? Al-abdul abiq. Al-abdul abiq. Okey. Hamba yang lari. Hamba yang lari ni, dia hamba betul lari lah. Tak nak bekerja sebagainya. Jadi
nafkah dia tu tidak wajib dari atas penghulu dia sebab dia lari. Tapi fitrah dia tu wajib. Fitrah dia wajib. Nafkah dia tidak wajib ke atas sayyid dia tu, tapi fitrah dia wajib. Ni mustasnayat. Okey. Sepatutnya bila dah tak wajib nafkah dia tu, tak wajiblah fitrahnya. Faham tak ni? Bagi faham ngaji ni, kalau tak faham ulang. Kullu man la talzamuhu nafqatu ghairihi la talzamuhu fitratuh. Tiap-tiap orang yang tidak wajib di atasnya menafkahkan orang lain, maka tak wajib juga untuk memfitrahkan dia, menzakat fitrahkan dia. Jadi, okey, kaedah dia. So, antum, ana tak wajib nafkahkan. Okey? Jadi, ana tak wajiblah untuk bayarkan fitrah antum. Tetapi ada beberapa keadaan yang dikecualikan sebab ni kaedah aghlabiyah. Kaedah aghlabiyah ada mustasnayat dia. Iaitu yang pertama, al-abdul abiq, hamba yang lari daripada penghulu. Bila hamba yang lari daripada penghulu, maka tidak wajib di atas penghulu tu menafkahkan dia sebab dia lari. Tapi zakat dia tu wajib lagi. Sepatutnya dah tak wajib nafkah, tak wajiblah zakat. Tapi tak ni tak wajib zakat, tak wajib nafkah, tapi tetap wajib untuk fitrahkan dia tu, fitrah hamba dia tu. Ni ingat tak ada ke benda ni? Ada tu zaman dulu. Nampak tak? Hamba yang lari, sebab tu banyak misal dalam kitab-kitab fiqh tu. Dia misal tu sebab wakil lah tu. Nampak tak? Sah ataupun tidak tawaf seseorang kerana mengikuti dia punya hamba yang abiq. Jumpa hamba dia. Tu dia kejar dalam tawaf tu. Sah ataupun tidak misalnya. Ada lah tu perkara tu. Okey. Okey. Tu antara yang terkecuali. Okey, kemudian ada kaedah yang lain. Okey. Ada kaedah yang lain. Dia terbalik. Iaitu mana? Iaitu kullu man talzamuhu nafqatuhu ghairihi. Kullu man talzamuhu nafqatu ghairihi talzamuhu fitratuh. Okey. Baca sama-sama 1 2 3. Tiap-tiap orang yang wajib akan dia tu oleh menafkahi selainnya, maka wajib akan dia tu oleh memfitrahkan akannya. Contoh anak. Contoh kalau kita ada anak. Okey. Anak kita tu kita wajib beri nafkah. Maka bila dah wajib kita beri nafkah, kita wajib berikan fitrah dia tu, bayarkan fitrah dia tu. Okey, itu kaedah aghlabiyah. Okey. Kecuali ada beberapa keadaan. Okey. Iaitu yang pertama zaujatul ab, mak tiri, isteri bagi ayah hero. Okey, kahwin ramai. Okey. Jadi zaujatul ab, okey, wajib di atas anak untuk menafkahi mak tiri itu jikalau ayah dia tu orang yang susah. Mu'sir. Okey. Ayah dia miskin. Tapi ada, okey, dia ada isteri lain. Okey, mak tiri kita. Okey, iaitu mak muda ke macam itulah. Okey. Jadi bila ayah kita tak mampu untuk menafkahi zaujah dia tu, nampak, tak mampu pun kahwin. Puak akhwat pun terima juga, tak mampu pun. Cinta. Okey. Lepas tu apa? Si anak ni. Okey, si anak wajib menafkahi. Tetapi kalau ikutkan kaedah tadi tu, tiap-tiap orang yang wajib dinafkah, dia kena wajib fitrah dia. Tapi di sini tidak. Sekalipun dia wajib menafkahi mak tiri dia tu, dia tidak wajib memfitrahkan mak tiri dia tu.
Itu mustasnayat daripada kaedah tadi tu. Okey, zaujatul ab. Bukan dobit biasa. Ini kan dalam zakat fitrah je. Okey. Ini okey. Ini kata ni kaedah atas apa? Tajawuz. Beza kaedah dengan dhabit. Kaedah ni meliputi segala bab. Ni dhabit lebih tepat. Okey, so tadi tu sebut kaedah atas jalan tasamuh. Itu beza dhabit dengan kaedah. Okey. Cuma dhabit sama sebagaimana kaedah ada aghlabiyah, dhabit pun ada aghlabi. Okey, so ada mustasnayat dia tu. Faham tak? Sebab ni dalam bab zakat sahaja ni. Kan benda ni kan dia bukan kaedah. Kalau kaedah tu ingat dia masuk pada setiap bab dalam fiqh tu. Kalau masuk pada sebahagian bab sahaja seperti di sini, ni bab zakat saja, tu nama dia dhabit. Kadang orang tasamuh di atas penggunaan dhabit dengan kaedah. Sebagaimana orang tasamuh dalam penggunaan dhabit dengan ta'rif. Nampak tak? Okey, yang tepatnya ni dhabit. Okey. Beza dua dhabit, nafi dengan isbat tu lah. Apa dia? Lain, nanti ada mustasnayat dia tu. Lain. Okey. Dua tu. Okey. Yang pertama tadi tu yang tidak termasuk iaitu zaujatul ab. Okey, zaujatul ab. Ayah ni pun. Okey. Okey, begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan mustauladah bagi ab. Mustauladah bagi ab. Tadi zaujatul ab ni mustauladah bagi ab. Mustauladah ni hamba yang dijima, kemudian dilahirkan anak. Okey, ayah tu pun tak mampu, dia ada juga hamba perempuan. Okey, jadi mustauladah dia. So ayah tu ada mustauladah. Okey. So mustauladah ni betul ayah tak mampu. So kita sebagai anak kena menafkahi mustauladah dia tu. Macam hamba kita pula. Nampak tak? Tapi tak wajib untuk kita bayar zakat dia tu. Kan dhabit tadi sepertinya siapa yang wajib nafkah di atasnya itu wajib untuk bayar zakat. Tapi ni mustasnayat dia tu. Bukan anak hamba, anak orang tu, anak ab tu. Kita ni sebagai anak, kita ada ayah. Ayah kita ni ada mak muda. Lepas tu ada mustauladah. Ayah kita miskin. Okey? So zaujah dia tu dengan dia punya mustauladah tu, kita wajib nafkahi. Nampak tak? Okey? Kita beri nafkah. Ayah tenang-tenang macam tu je. Nampak tak? Tapi kita tak wajib fitrahkan dua orang tu. Faham tak? Aku macam mana pening je. Tak, ni masalah mak, of course lah dia kena bayarkan juga. Ni tak, ni mak tiri dia. Lah. Ya, Rob. Ini tak termasuk mak dia tu. Zaujatul ab di dalam kitab fiqh takkan disebut sebagai, itu bukan om lain, zaujatul ab lain. Zaujatul ab tu isteri ayah. Isteri ayah. Memanglah isteri ayah tu mak kita, tapi dalam kitab fiqh mak tidak digelar sebagai zaujatul ab. Zaujatul ab dia akan gelar mak tiri, iaitu bini kedua mak kita yang bukan darah daging kita tu. Apa yang itu? Tak? Ayah anak, ayah ada mak. Okey, ada zaujah. Zaujah tu mak kita. Kalau ayah tu mu'sir, tak miskin, kita wajib menafkahi dan kita wajib membayar zakat fitrah dia. Tu mak kita. Tapi sekarang ni ayah ada mak muda, bukan mak kita. Okey, zaujah ab. Dan ayah pun ada mustauladah, hamba perempuan yang telah dijima' dan melahirkan anak. Maka dua-dua tu zaujatul ab dengan mustauladah tu kita wajib menafkahi, tapi tak wajib bayarkan zakat fitrah mereka. Okey? Faham? Benda mudah lah. Kenapa ya? Tak?
Okey. Tak, dia berkata tahu sebab apa? Dia macam tak digambarkan. Boleh ke Zawjatul Ab tu? Nampak tak? Itu dia pening tu. Ya ada. Nampak tak? Ada dalam Romus. Okey. Ha? Mustauladah. Mustauladah tu tahu? Hamba mustauladah. Maknanya mustauladah tu hamba lah. Hamba ada banyak. Pembahagian hamba-hamba banyak. Okey, ada hamba mukatab, ada hamba mustauladah. Hamba mustauladah, hamba perempuan yang dijima oleh pemilik sayyid dia tu dan melahirkan anak. Nampak tak? Ataupun umul walad, nampak tak? Yang tu, ayah pun dah susah pun ada juga hamba tu. Nampak? Faham tak? Ingat ni, kesilapan besar seseorang jadi faqih, dia seolah menganggap pembahasan hamba ni tidak penting. Dia kata sebab waqi' tidak ada. Dia kata seolah macam mustahil. Tak, ini tidak mustahil. Tidak mustahil ada kembali sistem perhambaan. Dia tawakuf sahaja, bukan tidak ada. Okey, bukan dinasahkan, dia tawakuf. Kita tahu kan, tiba-tiba contoh masa akan datang berperang pula dan sebagainya itu berlaku juga Islam dan sebagainya. Nampak tak? Okey. Ini faham okey dah? Ya, Rob. Okey. Okey. Habis dah? Habis dah dua topik tu kena jaga. Dua topik tu kena jaga. Okey, ni dah. Okey. Bisalasati asya' al-Islam fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimain. Jadi ayah, okey, anak dia tu atau isteri dia tu, isteri dia, isteri tak boleh lah, tak boleh kahwin lah, fasah lah tu. Contoh dia ada anak orang kafir ni, ada anak masuk Islam, okey, budak lagi misalnya. Kemudian nampak tak? Okey, dia wajib keluarkan zakat. Mana orang kafir asli ni tidak ada jenis zakat fitrah padanya, melainkan apa? Melainkan dia kalau dia ada hamba, begitu juga dengan qarib, kaum kerabat dia yang Islam, Wa bi ghurubis syamsi, yang tu syarat yang pertama. Okey, yang kedua wa bi ghurubis syamsi min akhir yaumin min syahri ramadhana. Dan dengan tenggelam matahari daripada akhir hari daripada syahrul Ramadan, iaitu sama ada 29 ataupun 30 Ramadan. Ingat tu, kena pandai, tak ada 28 31 hari bulan, tak ada dalam Islam. Ini 29 dengan 30 sahaja. Okey. Okey, wahina idzin, dan ketika itu, okey, ketika dia mendapatkan satu juzuk daripada akhir Ramadan, okey, dan mendapatkan satu juzuk daripada awal Syawal, maka fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub. Kerana itulah, maknanya apa? Syarat yang kedua tu, syarat yang kedua iaitu wa bi ghurubis syamsi min akhir yaumin min syahri ramadhana. Maksudnya apa? Dia dapat satu juzuk daripada akhir Ramadan dan dapat satu juzuk daripada Syawal. Nampak tak? Itu syarat yang kedua. So dia hidup, mana dia dapat sebahagian akhir Ramadan dan sebahagian awal Syawal. Maka ketika itulah fatukhraju zakatul fitri, dikeluarkan akan zakat fitrah itu tu amman mata ba'dal ghurub, dikeluarkan daripada orang, ganti daripada orang yang mati ia ba'dal ghurub, setelah daripada ghurub. Mana selepas ghurub ni, ghurub habislah Ramadan, masuk Syawal. Contoh lepas masuk maghrib tu, tepat tenggelam matahari bulatan itu, dapat dalam seminit meninggal. Okey. So wajib dikeluarkan zakat pada orang tu. Okey. Dia kena bayar zakat. Sebab apa? Dia mendapat sebab dia Islam, kemudian dia idrak dua masa tu. Okey, duna man wurida ba'dah, tidak mereka yang dilahirkan selepasnya ba'dal ghurub. Sebab apa? Dia tidak dapat akhir Ramadan. Okey. Begitu juga dengan jikalau mati sebelum sampai ghurub, mati dah, so tak wajib untuk kita keluarkan zakat. Okay. Kemudian jikalau jikalau syak,
tadi apa tak? Masuk maghrib ke tak tadi tu? Syak. Ihtiyat keluarkan. Okey, ihtiyat keluarkan. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, wujudul fadli. Ada lebihan. Okey, ada lebihan. Fadl dengan mana fadil, ada satu yang lebih. Tapi sebelum masuk tu kita tahu tentang bayar zakat tu ada waktu-waktu dia tu. Okey, ada waktu wujub. Wujub ni bila? Okey, wujub ni bila? Waktu wujub. Okey. Bila dia dapat? Okey, bila dia dapat apa? Akhir dan awal. Iaitu mana? Bayar pada awal Syawal tu. Awal Syawal itu waktu wujub. Okey. Kemudian dia ada waktu harus. Ingat kat sini ni tak ada masalah sebenarnya sebab biasanya kita keluarkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Iaitu bulan Ramadan tu waktu apa? Waktu harus. Okey, waktu harus iaitu waktu jawaz iaitu daripada awal Ramadan. Daripada sunat tu keluarkan sebelum daripada solat al-Aid. Okey, sebelum daripada solat al-Aid. Waktu makruh jikalau kita takhirkan sehingga akhir. Okey, akhir pada hari al-Aid tu, 1 Syawal tu. Okey, kita ila akhir yaumil Aid iaitu mana kita keluarkan lepas daripada solat. Waktu makruh. Okey, waktu haram iaitu kita keluarkan, keluarkan lepas daripada situ tanpa sebarang keuzuran. Okey, yang tu mafhumlah, itu dalam kitab Hasyah Baju dan lain-lain. Okey, tentang waktu-waktu tu. Syarat yang ketiga, syarat yang ketiga wujudul fadli, adanya lebihan, wa huwa yasaru syakhsi bima yafdulu. Mudah seseorang itu tu daripada barang yang yafdulu, yang lebih, an qutihi, daripada makanan asasinya, wa quti ayalihi, dan makanan asasi bagi ayalihi, keluarganya, itu ayal, orang yang wajib dia nafkahi. Okey, fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut. Okey, ay yaumil Aid wa kadza lailatuhu aidha, begitu juga pada malamnya malam Aid juga. Bermaksud apa? Makanan asasi dia tu, okey, makanan asasi dia. So, kau tengok, syarat dia yang pertama Islam, kemudian dapat sebahagian akhir Ramadan dan 1 juz daripada awal Syawal. Yang ketiga, ada lebihan makanan asasi untuk hari raya dan malam raya, malam tu. So berapa ramai? Semua orang boleh lah. Sebab tu hampir-hampir tidak ada orang yang tak mampu bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sekalipun dia miskin, dia tetap ada lebihan daripada makanan asasi dia tu pada hari raya pertama serta malam lepas tu. Okey. Ingat, di dalam kitab fiqh, kebanyakannya bila mengira malam dan siang tu, dia akan kira hari tu bermula daripada apa? Malam. Okey, perkataan siang dan malam tu disekalikan hari tu. Kemudian melainkan sebahagian ibarat fuqaha bila kata Lailatul Aid misalnya, yang wajib tu, yang lebihan tu iaitu malam selepas siang tu. Supaya macam cerita kan, walailatuhu, iaitu setengah ibarat kitab ada lebihan makanan pada apa? Yaumul Aid, walailatul Aid, macam tu, malam Aid. Jangan tertukar Lailatul Aid tu bila kata oh malam, oh mesti malam raya. Tak, berbeza bukan pada malam raya yang malam raya tu yang kita kata panggil malam raya, tapi malam kedua tu. Okey, dalam dhabit yang ni mana ada lebihan. Kadang-kadang ada orang ada lebihan harta, lebihan makanan asasi dia tu pada malam raya, kita panggil malam raya tu. Okey, tapi tidak pada malam yang kedua tu. Dhabit pada syarak itu hari raya begitu dengan malam yang kedua tu. Okey, malam yang kedua. Jadi sebab tu orang macam cakap tadi tu, semiskin-miskin orang pun dia still ada makanan tu. Sebab tu kutipan zakat tu bila kira kepada yang membayar itu tu, maka itulah jumlah manusia, nampak tak, orang Islam. Jadi alhamdulillah orang Islam di negara kita ni bayar semua tu. Okey, rasanya semua bayar, rasanya 100%. Okey. Cumanya ada sebahagian fatwa yang keluar tu, jikalau contoh RM7,
Okay, bayar zakat fitrah RM7. Kemudian setengah orang standard lah bayar RM7. Lepas tu bayar 10. Kemudian ya ada 5 orang dan sebagainya. Lepas tu ada fakah-fakah tu. Ya Allah. Lepas tu ada sebagainya tu tidak sah. Nampak tak? Okay, kita tidak sah. Jadi perlu bayar asing-asing. Tapi pendapat yang dekat kalau kata tak sah tu habislah. Nampak tak? Tak ada tasarruf. Jadi kena apa? Yang lebih tu akad hibah. Okey. Tapi ingat, bila akad hibah ni si amil jangan main bantai main ambil ya. Nampak tak? Dan masalah ni ada, okey, dalam LZS dan sebagainya. Dia ada perkiraan berapa orang yang bayar, kemudian bayaran lebih tu. Bayaran lebih. Jadi bayaran lebih tu hibah dia tidak terikatlah kepada yang asnaf 8 tu. Jadi sebab tu ada ruang husnuzan. Jikalau apa? Harta zakat tu digunakan untuk apa selain daripada yang 8 orang ni. Digunakan untuk macam apa? Pembinaan sekolah, hospital dan sebagainya, ada ruang husnuzan. Termasuk dia menggunakan yang lebihan tadi tu. Dia kira mana guna duit hibah tu. Okey? Sebab kita sini siapa yang pengalaman bayar zakat fitrah pun, nampak tak? Pernah bayar zakat fitrah tak? Tak tahu. Kat sini ada. Okay, jadi kita pun macam mudah-mudah je lah. Tak boleh ambil lah lebih-lebih tu. Cuma kat sini je dia kedekut sikit. Berapa cakap? 15 geni dia bagi. Nampak tak? Kalau Malaysia sebab RM7 biasa dia bagi 10. Nampak tak? Okay. Haram amil yang ambil. Okay. Guna apa kapasiti amil tu dikumpul. Banyak pula. Amil hanya dapat upah yang diberi oleh hakim sahaja. Iaitu sultan. Okay. Tak boleh ambil lebih daripada situ tu. Okay. Wa yuzaki asy-syakhsu, dan mengeluar zakat oleh seseorang an nafsihi, daripada dirinya, wa amman talzamuhu nafqatuh, dan daripada orang yang wajib akan dia tu oleh nafkahnya, nafkah man. Okey, amman talzamuhu nafqatuhu minal muslimin, daripada orang Islam. Tu macam yang biasa tu sebut tadi tu. Okey. Fala yalzamul muslima fitratu 'abdin wa qaribin wa zawjatin kuffarin. Maka tidak wajib, tidak lazim akan orang muslim fitratu. Ingat, bila la yalzam ni bila mana wajib, mana yajib, dia punya fa'il kena masdar. Yalzamu bila mana wajib, okey, dia punya fa'il mesti kena masdar. Jangan tertukar. Tak boleh kata fala yalzamul muslimu. Muslimu itu bukan masdar. Dia apa? Si fa'il. Sebab tu kena baca muslima fitratu. Tidak lazim akan orang Islam oleh fitratu abdin, memfitrahkan akan hamba, dan qarib, kaum kerabat, wa zaujatin, dan isteri, kuffarin, yang kafir. Okey, yang kafir ketiga-tiga tu. Jikalau kita ada hamba kafir, kita ada kaum kerabat kita yang kafir, oleh aizabillah, dan ada zaujah yang kafir, itu maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Zaujah kafir macam mana? Zaujah Yahudi dan Kristian. Okey, boleh menikahi Yahudi dan Nasrani, tetapi kena yang asal. Okey, kena yang asal. Iaitu yang keturunannya memang Nasrani dan Yahudi, bukan yang daripada Buddha masuk jadi Kristian, daripada Hindu masuk Kristen. Okey. Tapi still masalah ni ada sebahagian ulama erat lah masalah ni. Ada yang tidak mengharuskan juga. Orang Yahudiyah dengan Nasraniyah tu dinikahi oleh orang Islam lelaki. Antaranya Sidi Abdullah Siddiq Humari rahimahullah taala. Tengok kita nak beramal ni, punyalah Islam banyak, takkan nak pilih, nampak tak? Tapi kalau dah jodoh kan, dah jodoh boleh buat. Okey. Ni anda tengok ni reality jadi seorang Mesir, orang Mesir. Ana waktu cakap ni kat Uber, tanya pasal perempuan Mesir ni macam mana, lepas tu dia nasihatkan tak payah kahwin dengan orang Mesir. Dia kata menyesal nanti, dia kata. So diorang tak memikirkan suami dan sebagainya, bayar mahar mahal-mahal, okey, tak fikir suami dan sebagainya. Kata kau ambil je orang tempatan kamu ataupun cari orang lain selain daripada Mesir. Tu ghalib pandangan. Kebanyakannya yang anak ni buat research tu macam itulah jawapan dia orang. Okey, dia tak galakkan. Dia kata better kamu ambil ni sebab apa? Orang kamu lagi baik. Okey.
Sebab tu tanyalah dia. Lepas tu dia cerita dia tu apa, kahwin dengan mana. Dia kahwin, lepas tu tanya Ukraine. Orang Ukraine. Jadi Ukraine. Lepas tu Ukraine tu bukan Islam lah. Bukan Islam. Tapi dia kahwin mungkin atas sama dia lah. Kalau Nasrani kita tak ada masalah lah. Okey. Atau masuk Islam sebab tu wallahu a'lam. Okey, wa in wajabat nafqatuhum. Okey, wa in wajabat nafqatuhum in ghayah itu. Maka tidak wajib akan orang muslim memfitrahkan akan hamba ataupun kaum kerabat atau zaujah yang kafir. Wa in wajabat nafqatuhum, sekalipun wajib oleh menafkahi mereka. Nampak tak? Okey, ini mustasnayat dia tu. Asal dhabit dia tu, tiap-tiap orang yang kita wajib nafkah, kita wajib fitrahkan, melainkan yang ni. Okey, wa idza wajabatil fitratu 'ala asy-syakhsi, maka apabila wajib oleh fitrah 'ala asy-syakhsi di atas seseorang, fa yukhriju sa'an. Okey, maka mengeluar ia akan segantang min quti baladihi, daripada makanan asasi negaranya, baladi syakhsi. Okey, in kana baladiyan, jika adalah ia asy-syakhsu itu tu baladiyan, orang balad. Orang panggil sini terjemah orang bandar. Balad tu bandar. Okey, al-buldaniyat. Okey, la mana in kana baladiyan la badiyan, bukan orang yang badi, bukan orang apa perkampungan. Okey, orang Arab Badawi tu. Okey, maka dia mengeluarkan daripada qut baladihi dia tu, makanan asasi negara dia tu, bandar dia tu, kita kata negara dia. Okey, itu jikalau qut dia tu satu jenis. Macam contoh di Malaysia, qut dia tu ittifaq semua beras. Okey, so keluarkan beras lah sebagai zakat fitrah. Di Mesir apa? Gandum. Contohnya makan ish daripada gandum. Okey. Kemudian jikalau contoh orang yang wajib dia nafkahi itu tu berada di luar negara, maka dia nak keluarkan mana? Contoh kita sekarang ni duduk, okey, sekarang ni kita duduk dekat Mesir. Contoh kita ada anak dekat Malaysia. So anak tu tempatan dia tu apa? Beras. Kita sini gandum. Okey. Maka nak keluarkan apa untuk anak dia tu? Gandum ke beras? Okey, khilaf. Asah ikut makanan asasi tempatan orang tu yang di luar negara tu. Okey, keluarkan kat sini lah. Keluarkan kat sini. Okey. So tapi keluarkan beras. Begitu juga macam tadi tu, kalau abiq. Okey, kalau macam abiq tadi tu, hamba yang lari, tak tahu kat negara mana. Nampak tak? So ambil ihtimal. Boleh dikeluarkan untuk kod negara dia tu ataupun mana-mana kod yang paling mahal sekali. Ihtiyatan. Okey. Fa in kana fil baladi aqwatun. Okey. Maka jika adalah ia seseorang itu maka jika adalah fil balad aqwatun tu isim kana muakhar, ada beberapa makanan asasi. Makanan asasi yang ghalaba ba'daha, yang menang oleh sebahagiannya. Tu ghalaba ba'daha tu bukan jawab lagi tu. Itu sifat bagi aqwatun. Makan asasi yang menang oleh sebahagian. Menang ni mana? Yang mendominasi. Contoh senegara ni, contoh beras ada yang makan beras, ada yang makan gandum dan sebagainya itu. Maka beda contoh, tapi paling mendominasi ghalib dia tu beras contoh. Maka kena keluarkan beras. Jawab bagi in. Wajib al-ikhraju min. Wajib mengeluarkan daripadanya minal qut al-ghalib. Minal qut al-ghalib. Okey. Tapi ni tengok ni, dhabit dia tu nak kira macam mana? Contoh mahalul khilaf dia ni. Ini masalah khilaf, iaitu contoh di Mesir. Penduduk dia berapa juta? 80 juta Dengan 90 juta ke 100 yang itulah. Tak apalah, kenakan 100 juta. Dengan adik pelajar Malaysia, mahasiswa Malaysia sebagainya, bertambah dia. Okay. So 100 juta tu. Jadi 70 juta makan gandum, 30 juta makan beras. Okay, tu nisbah dia tu. Nak keluarkan apa? Okay, belum lagi tu. Belum. Itu bukan ibrah bukan pada banyak bilangan itu. Ibrah dia tu pada apa?
pada sepanjang tahun tu mana satu yang ghalib. Okey, mana satu yang ghalib. Okey, contoh 10 bulan diorang makan beras. Okey. 2 bulan makan gandum. So yang dikira tu ibrah dia tu pada ghalib sinin. Sebab tu ada ni. Okey. Tu lebih dhabit tu fal mu'tabar fi ghalib qutil balad. Fal mu'tabar fi ghalib qutil balad qutus sanah. Qutus sanah la ghalibu quti waqtil ikhraj. La ghalibu quti waqtil ikhraj. Iaitu yang dikira tentang ghalib qutil balad itu tu. Jika dalam satu negara tu banyak beberapa makan asasi, iaitu qutus sanah. Sepanjang tahun tu jadi makan asasi mana yang paling lama sekali tu. Okey. Bukan ikut ghalib pada ketika keluarkan tu. Contoh hari raya paling banyak apa? Bukan. Tapi sepanjang tahun tu mana sumber yang paling banyak sekali tu. Itu dulu. Zaman sekarang sumber ada je. Sumber ada 24 jam ada. Nampak tak? Sumber ada 24 jam. Maksudnya apa? Sama-sama 12 bulan semua ada. Yang tu macam mana pula? Dah sama. Mana dah sinin tu sama. Tengok yang mana? Yang asasi, kembali kepada asas yang mana yang lebih ramai tu. Okey, mana yang lebih ramai? Okey, khilafan al-Ghazali fi wasitihi. Menyalahi dengan Imam Ghazali pada kitab wasit dia. Dia kata dalam kitab wasit mu'tabar untuk dhabit ghalibil qut itu tu. Okey, berdasarkan tengok waktu ikhraj keluarkan zakat fitrah itu tu, makan asasi mana yang paling ramai orang makan. Nampak tak? Okey. Ataupun mana kehasilan yang paling banyak situ tu. Time ikhraj tu, time raya tu mana paling banyak sekali tu. Banyak gandum ke ataupun banyak beras dan sebagainya. Okey. Kemudian bila sama berat. Bila sama berat. Bila sama berat maksudnya apa? Macam tadi tu. Okey, antara surah yang pertama tadi itulah. Sama-sama maksudnya apa? Sama-sama 6 bulan beras, 6 bulan gandum ataupun ada sepanjang tahun. Maka dikeluarkan mana yang paling mahal. Gandum sekilo dengan beras sekilo mana lagi mahal? Beras. Confirm. Okey, jadi ikut. Sebab apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Okey. So pernah tak antum ni mengamal, ini penting dah ayat ni. Ni ayat Al-Quran untuk diamalkan. Pernah tak bagi infak kepada seseorang sesuatu yang antum sayang? Biasanya orang dia pilih yang elok untuk dia, yang tak elok bagi ke orang lain. Nampak tak? Ini kalau boleh dia infakkan sesuatu yang memang benda tu rare, dia boleh infakkan benda tu kepada orang lain, yang tu yang terbaik. Yang tu yang terbaik. Mana tak ada orang dah, ada satu benda so mahal benda tu, tapi dia boleh bagi lagi kepada orang lain. Yang itulah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi jangan gunakan ayat tu nak minta apa-apa dengan ana. Okey. Walau kana syakhsu fi badiyatin, dan jikalau seseorang itu tu ada pada badiah, iaitu perkampungan, la quta fiha, tidak ada qut baginya padanya pada badiah itu tu, tidak ada makan asasi. Macam nak ada makan asasi? Macam tak ada bandar, benda orang nomad kan, berpindah randah macam tu. Akhraja min quti aqrabil biladi ilaihi, dan saya mengeluar ia daripada makanan asasi yang paling dekat daripada negara di sisi dia tu. Negara apa paling dekat dengan itu? Bandar pun paling dekat dengan itu. Yang tu lah. Okey. Lepas tu tiba-tiba ada dua tempat yang sama jarak dia tu, sama-sama dekat. Maka dia mukhayyar lah nak keluarkan mana satu. Jika negara jiran A itu beras, jiran B gandum, dia mukhayyar, boleh pilih. Okey. Wa man lam yusiri bi sa'in, barang siapa yang tidak mampu, tidak senang dengan satu sa', tak kuasa nak keluarkan segandum makan asasi itu tu, bal bi ba'dihi, bahkan dia kuasa dengan sebahagian sahaja, lazimahu dzalikal ba'du. Okey. Lazim akan dia tu oleh dzalikal ba'du, sebahagian tersebut. Okey. Sebab apa? Okey, sebab nak jaga qadar wajib dia tu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhum masata'tum. Okey, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Dia senang, benda yang senang, al-maisur. Contoh, RM7. Okey, beras contoh segantang. Dia boleh dapat, dia mampu secupak je.
Okey, al-maisur. Yang cupak tu tidak gugur dengan bil ma'sur yang tiga cupak tu misalnya. Sebab satu sa' empat cupak. Okey, satu gantang tu 4 cupak. Okey, wa qadruhu, dan bermula qadarnya qadar as-sa'i khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. 5 ritil dan sepertiga bil iraqi, iaitu ritil al-iraqi. Wa sabaqa bayanur ritli al-iraqi fi nisabiz zuru'. Dah jelaskan dah. Okey. Sekarang ni timbangan iaitu lebih kurang berat dia tu 2.7 kilo. 2.7 kilo. Okey. Betul tak? 2.7 kilo beras. Okey. Jadi biasanya RM7. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i, pendapat muktamad kena keluarkan dengan qut. Tak boleh dengan qimah. Qimah tu duit. Nampak tak? Tak boleh. Tapi muasirin sekarang ni melihat kepada maqasid dan sebagainya tu, tengok semua boleh kepada duit, qimah. Tapi still ada juga yang keras. Tak ada. Nak kena tu juga. Kena beras juga. Ada beberapa negara, beberapa tempat yang keras dengan beras dia tu. Okey. So apa yang terjadi biasanya bila dengan beras, timbul masalah lain pula. Beras dibagi ke amil. Amil tu kan dekat masjid. Orang bagi beras berapa? Penuh beras kat situ. Lepas tu orang miskin apa? Beras dah ada dah. Orang dah bagi dan dia ada beras juga kadang-kadang. Jadi akhirnya macam mana? Dia pun pergi jual beras tu. Si amil ni pergi jual beras tu, dah dapat duit, baru dia bagi kepada orang tu. Tak boleh, haram. Beras tu kena disampaikan dulu. Kalau nak jual, bagi dulu beras tu kepada orang miskin tu, baru jual. Dia wakil bagi orang miskin tu. Jadi kat mana berhak, sebab dia mustahik. Sampaikan dulu. Dia bukan boleh tasarruf macam tu. Sebab tu lah senang apa? Sebab tu ada beberapa tempat yang macam kerah nak beras juga. Dia nak bagi pandangan boleh duit apa sebagainya, keluar seluruh dunia guna duit. Ada juga yang keras guna beras juga. Tu berlaku masalah lain pula. Okey. Jadi jumhur boleh guna qimah. Okey, boleh qimah. Kitab apa paling padu? Kitab apa paling padu? Nama kitab dia itu apa? Tahqiqul Amal, tentang kebolehan mengeluarkan zakat dengan harta, dengan duit tu. Nama kitab Tahqiqul Amal fi ikhraji zakatil fitri bil mal. Tahqiqul Amal fi ikhraji zakatil fitri bil mal. Karangan siapa? Al-Hafiz As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Okay. Tu bukan kelas-kelas biasa tu. Kata Al-Hafiz tu. Ada kita lagi orang? Ya, dia lah tu. Khatimatul Huffaz. Okay. Okay, faslun. Ini satu fasal. Okay. Wa tudfa'uz zakat. Ni masuk kepada ni macam mana nak bagi zakat tu? Dah ada zakat. Ni sekarang macam jangan menganggap lah tak apalah bagi zakat. Tak payah fikir sangat sebab kita orang menerima zakat. Nanti dah besar kita pula bagi zakat tau. Ataupun tak tunggu besar. Kalau macam daripada antum ni orang kaya semua tu, kat bank tengok-tengok duit berjuta-juta macam tu, kena bayar zakat. Nampak tak? Okay. Manalah tahu orang infak, tiba-tiba kita pernah baik dengan orang, tiba-tiba dia wasiatkan kita nak mati tu kan. Wasiatkan dekat Ustaz Khalid tu, bagilah sepertiga harta aku macam tu. Sepertiga harta tu. Contoh dia apa? Billionaire. Mana dah tahu? Oi. Nampak tak? Memang tak apa semua pelajar-pelajar ni. Nampak tak? Okay. Bagi beasiswa. Nampak tak? Miso padu-padu punya. Tapi dengan siapa? Baca kitab dulu. Boleh baru dapat. Okey. Okey, wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf ats-tsamaniyah. Dan diserahkan, diberikan zakat kepada segala asnaf yang 8. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Yang sebut akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, innamas sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ni wal mu'allafati qulubuhum jadi apa? Wal mu'allafati qulubuhum naib fa'il bagi mu'allafah. Wal mu'allafati qulubuhum. Tu bahaya juga tu. Sebab tu kaedah menghafal Quran, kalau nak yang kena antum itqan sebelum antum itqan nahu. Kena itqan Quran dulu sebelum itqan nahu.
Sebab kalau antum itqan nahu dulu baru nak itqan Quran payah. I'rab macam-macam boleh. Nampak tak? Ini boleh kok. Nampak tak? Dia itqan nahu dulu. Nampak tak? Nak baca al-mu'allafati qulubuhum bihim boleh. Jadi mudhaf ilaih. Nampak tak? Jadi bahaya kalau nak hafal Quran, dia itqan dulu, jadi nahwi dulu. Baru hafal Quran. Itu yang bahaya. Jadi dia tukar si wajah, si bawah boleh, semua tu. Okey, hafalkan Quran dulu dengan lafaz dia tu. Okey. Ila akhirih huwa zahirun ghaniyun 'an asy-syarhi illa ma'rifat al-asnaf. Okey, sebelum masuk kepada satu, okey, kita pergi kepada tentang ni, perbahasan ni. Tengok. Kat sini Allah menghasarkan innama. Jadi bahaya orang yang tasarrufkan, okey, kepada apa selain daripada 8 ini. Okey, 8. Antaranya apa ni yang paling luas? Atas nama apa yang paling diumumkan? Innamas shadaqat lil fuqara. Fuqara nanti kita belajar fakir dan miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan amil. Okey, yang dilantik. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakkan akan hatinya. Okey. Seperti orang mu'allaf dan sebagainya. Okey. Supaya apa? Kita bagi dia harta zakat supaya apa? Dia rasa senang dengan Islam. Okey, wa fir riqab, dan fir riqab. Riqab ni apa? Hamba, dia nak merdeka tu kita boleh bagi. Okey, tapi ada syarat-syarat dia tu dengan kitabah yang sahihah ke fasidah. Wal gharimin, dan orang-orang yang gharim, orang-orang yang berhutang. Yang berhutang. Ada hutang pun ada juga, tengok bagaimana hutang yang dibolehkan tu, yang boleh menerima zakat tu. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang yang anak-anak jalan. Anak jalan apa? Orang yang habis dia punya bekalan, dia musafir tapi terputus bekalan dia tu. Okey, ada beberapa syarat. Sebab tu sini kena amanah. Ketika ingin menerima zakat, okey, contoh Ibnus Sabil. Dia suka tu. Contoh kadang-kadang, anda tengok kadang apa yang terjadi lah. Dia sebab nanti ada dhabit itu ikut keperluan sahaja, sebab ni ada zakat, melainkanlah sedekah sumbangan orang. Ini anda tengok sumbangan orang, dia masjid tu besar, ada sekali. Kemudian dia umumkan situ, ada saudara kita kehilangan barang. Beliau musafir nak kesana dan minta kepada jemaah kalau ada yang ni untuk apa sumbang. Dibentang sejadah. Sejadah besar. Bukan satu mangkuk apa tu bekas tak. Sejadah dibentang. Tu orang pun nak keluar daripada tazkirah insya' tu Pak. Anak tengok. Boy, banyak betul ni. Ini dah melebihi qadar dah ni. Nampak tak? Mulalah tashwish. Boleh tak aku buat macam ni? Contoh pura-pura habis bekalan. Bolehlah nak masuk neraka. Buatlah. Nampak tak? Okey. Setengah orang jangan jangan bermudah-mudah dengan harta, takut kita setengah tu menggunakan harta macam tu. Okey. Okey. Iaitu kat sini sebab apa? Dekat mana antara 8 ni yang paling diluaskan skop dia tu? Dekat fisabilillah, atas nama fisabilillah. Ni dakwah ni fisabilillah. NGO nak berdakwah ke sana tu, nak mempertahankan Palestin dan sebagainya, kena zakat tu fisabilillah. Sini ni. Okey, ada sebagian ulama buat tentang dirasat khas tentang fisabilillah ini ni. Okey, kitabnya adalah okey. Ini bukan dalam Kitmanul Ilm, tapi ini ada sebab-sebab tak boleh bagi tahu, tapi tu ada orang buat dirasat. Okey, ada orang buat dirasat tentang fisabilillah ni. Okey, adalah sebab tu. Ada ke sebab yang tak boleh sebut ni? Ada, dia ada. Okey, hanya orang-orang tertentu saja tu. Okey. Sekarang ni, okey, sebelum masuk kepada dhabit satu-satu dan sebagainya, boleh tak sekarang ni 8 nak bagi kepada seorang sahaja? Okey. Seorang sahaja. Pendapat zahir mazhab kita ni, iaitu 8 ni, kalau kita nak bayar zakat, zakat tu kena bagi pada setiap orang tu sikit. Dia ada kata apa? Mana kena isti'ab. Dalam negeri tu, okey, kutipan zakat tu berapa riqab dah tak ada dah. Ada yang lain tu. Ada yang baki 7 lagi. So kena isti'ab semua orang yang ada tu. So
RM7 tu contoh kena isti'ab. Apa? Posen 0.0 tu. Bagi macam tu kan isti'ab. Sebahagian kata tak perlu isti'ab, cukup sekadar setiap sinf itu tu 3 orang. 3 orang. Ada yang kata kena isti'ab paling kurang 3 pun dah jadi dah. Mana 3 asnaf tapi kena isti'ab semua. Lepas tu boleh tak nak bagi kepada seorang je daripada salah satu asnaf ni, sama ada miskin ataupun atas nama Ibn Sabil dan sebagainya, bagi pada satu seorang sahaja tu. Okey. Ini sebahagian Syafi'iyah memilih ia harus beri kepada seorang sahaja. Beri kepada seorang sahaja. Okey. Dan apa kata Imam Bajuri, tak mengapa kita untuk taklid pendapat ni pada zaman sekarang. Okey. Ini pendapat ini sebahagian daripada Syafi'iyah. Okey. Hatta qala ba'dhum, sebahagian berkata apa? Walau kana Syafi'i hayyan la afta bihi. Jika Imam Syafi'i hidup lagi, nescaya dia akan berfatwa boleh juga keluar untuk seorang sahaja tu. Okey, sebab apa? Dia tengok pada maslahah. Okey, sebab apa? Tidak jadi masalah. Bila kita nak keluar zakat, Pak, saya nak keluar zakat ni pengumuman. Okey. Pada semua orang-orang miskin semua dalam ni, contoh. Saya nak keluar zakat. Tengok apa? Saya zakat saya, sikit. Tak apa-apa. Nampak tak? Okey, sebab tu kata sampai ba'du Syafi'iyah mengatakan macam tu. Kalau Imam Syafi'i hidup, okey, la afta bihi. Okey, untuk secara umum, tengok secara umum, iaitu tentang ni antara yang jadi masalah iaitu amil. Amil dia tak boleh ambil melainkan ujrah yang diberikan sahaja tu. Okey, kita masuk dekat apa fal faqir. Ni ada dari segi nahwu dia ni penting. Okey, ada 8 kan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kat sini ni semua dengan lam. Lepas tu tiba-tiba ataf dengan wafi. Okey, wafi. Isyarat kepada apa? Semua harta tu untuk diorang tu. Diorang boleh memiliki semua tu. Kalau lebih pun tak ada masalah. Okey. Adapun untuk riqab ghalimin fi sabilillah ibn sabil itu, jikalau lebih kena pulangkan. Harta zakat tu yang diberikan kepada fuqara, masakin, amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum tu, jika ada lebihan dengan qadar hajat dia tu, okey, dia tak apa, dia ambil pemilikan dia tu, pemilikan tam dia tu. Adapun untuk yang atas nama riqab, gharimin fi sabilillah ibn sabil, ni penting ni, kena pulangkan. Khalas. Antum terima zakat atas nama apa? Fi sabilillah. Kebanyakan atas nama fi sabilillah. Tahun 4 tak habis duit zakat tu. Kena pulangkan. Nampak? Ni penting. Ni penting belajar azhar ni, kena fokus ni. Sebab ada guna apa? Guna apa? Untuk nak kahwin dan sebagainya. Boleh tak? Yang tu. Sebab tu bagi mereka yang ada plan habis tahun 4 ala tul kahwin, dapat duit zakat. Okey. So cara macam mana? Cik tegak kepala semua tu. Insya-Allah. Ada plan tu. Okey. Cara dia, antum kena menjimat daripada tahun pertama. Jangan guna semua. Contoh dapat 9,000, simpan 3,000. Simpan 3,000, lepas tu niagakanlah. Okey, jadikan modal dan sebagainya. Jadikan modal, tasarrufkan dia tu, baru tu dia berkembang. So antum yang kumpulkan tu duit daripada hasil tu. Ustaz, kat Mesir ni boleh kerja apa je? Banyak kat Mesir ni.
Ikut kita je, nampak tak? Pelajar ni, pelajar tengok pelajar, apa yang tak dibeli? Makanan tu, jual apa-apa, semua dibeli. Nampak tak? Pelajar Azhar, kan makanan ni laju je. Nampak tak? Viral, sedap lah ni restoran tu, kedai warung baru apa semua sebagainya. Nampak tak? Dia kat kitab dia kurang sikit. Nampak tak? Kalau tengok kat kitab tu banyak. Okey? Jadi ingat, zakat itu tu hanya untuk yang qada dibagi sahaja tu. Ingat, siapa yang tengok balik perjanjian, surat perjanjian dokumen zakat tu atas nama apa? Kalau atas nama masakin, alhamdulillah, absyir. Sebab berbeza. Ada orang yang mendapat atas nama miskin, fakir miskin. Ada yang dapat atas fisabilillah. Kalau fisabilillah lebih kena pulang. Itu sepatutnya. Tiba-tiba ada seorang datang LZS, muka sedih je. Nak tompat, balik. Tuan, apa ni minta zakat lah tu? Tak, nak pulangkan zakat. Silap sebab dia orang pertama tu. Lepas tu tengok, berdasarkan pelajar ni amanah sebab kita bagi dia 100,000. Berangan dia. Nampak tak? Okey. Habiskan lebihan tu untuk beli kitab tak boleh. Okey, untuk ilmu. Okey, untuk ilmu boleh. Untuk ilmu qaid itu sebagaimana fisabilillah asalnya untuk berperang. Berperang ni ada tempoh dia. Tapi perang atau ada lebihan kena pulangkan. So tempoh kan dibagi untuk 4 tahun. Habis pelajaran, habis kuliah, pengajian tu, habis pengajian dah balik Malaysia tahun 4 dapat sini semua tu habis dah. Tengok ada baki lebih. Itu bahaya tu. Sebab tu kena bijak. Okey, sebab tu kena bijak. Sebab tu kena awal bagi tahu. Lepas tu umrah dan sebagainya ada menggunakan duit zakat atas nama. Sekarang ni pertama sekali antum kena buat apa? Baca dokumen balik atau antum atas kapasiti apa? Atas nama asnaf fisabilillah ataupun fakir miskin. Kalau fisabilillah tu, fakir miskin tak ada masalah. Gunalah apa-apa pun. Sekarang ni kalau fisabilillah tu, antum nak buat apa? Umrah dan sebagainya tu boleh ataupun tidak? Antum kat sini ni yang atas apa? Menuntut ilmu. Umrah tu menuntut ilmu tak? Tak. Umrah menuntut ilmu tak? Tak. Kalau antum tak nak menuntut ilmu, tak dapat lah, tak boleh lah. Ni kalau pergi memang nak belajar, sebenarnya memang belajar bab umrah, haji sebagainya, memang pening. Kau tak pergi. Kau dah pergi, ajar senang je. Alam macam tu je. Umrah tu sekejap je, 4 jam, apa lah tu. Cerita satu-satu. Macam ni, duk pening-pening, duk belajar apa semua tu macam nampak. Bila pergilah senang je. Nampak tak? So kalau niat belajar boleh. Tapi jangan macam tak ada niat belajar pun kena ustaz ajar dulu suruh belajar. Saya niat pergi umrah ni saya nak belajar. Nampak tak? Jangan gunakan jual nama anak pula. Okey. Ni kalau betul-betul nak belajar betul-betul ni tengok dia ambil kitab dan sebagainya. Nampak tak? Ana dulu pergi umrah tahu. Bawa kitab apa? Bawa kitab Mughnil Muhtaj. Allah. Apa umrah tu? Haji dan umrah tu. Bawa mata alfiyah tu nak baca depan Masjidil Haram. Allah. Pergi bawa Al-Quran tu nak khatam dekat Madinah sekali, dekat Mekah sekali. Nak khatam 2 kali khatam tu. Dan begitu juga ada risalah-risalah yang anak nak baca depan Mekah tu. Tapi apakan daya? Kita tahu, kita ialah ini hamba. Bila sampai ke Mekah tu, pergi bulan Ramadan. Cik bajet yes je nak apa? Nak khatam tu. Kat Madinah tu dalam lebih kurang dalam 5 hari. 5 hari. So kena baca berapa? 200 tak apa juzuk sehari? 6 juzuk. Nak baca 6 juzuk sehari kan? Okey. Tapi masalahnya time siang tu bulan puasa di sana panas, time mana tu 51 degree. Terpanas sepanjang 15 tahun. Tengah hari nak pergi solat memang tak boleh. Mata tak macam tu. Dia kena pakai ridak ataupun pakai payung atau pakai spek hitam. Melainkan orang kulit hitam dia jalan steady je, nampak tak? Ada orang pelik macam mana orang macam tu. Kekuatan mata dia orang tu. Sampai mereka macam tu nak kata panas tu memang tak akan boleh jalan tengah-tengah panas tu. Letak ni. Jadi waktu time umrah dan time buat tu, kita bulan puasa dah sampai sakit macam tu. Baca-baca 2 juzuk paling banyak. Tak larat kering dah. Nampak tak? Akhirnya apa? Sekali je khatam. Madinah campur dengan Mekah macam tu. Okey. Lepas tu pula kitab tu ada beberapa kitab nak baca dan sebagainya. Kes pertama, syarikat terbaik pengurusan umrah apa? Andalusia. Time mana datang tu, anak dah bawa Andalusia, time tu lah kes sana beg hilang.
tak pernah berlaku beg hilang selama ni, anak orang pertama Indonesia beg hilang. Sabab tahan sabar 3 hari je. Dah lah pergi Masjidil Haram tu, time daripada Madinah ke Mekah tu. Naik daripada hotel tu tertukar beg dan sebagainya, naik atas dan sebagainya. Lepas daripada situ tu kita bertahan, duit tak ada dah semua tu. Beli slipper, ada duit sikit dekat gocek tu. Beli slipper, tengok masuk Masjidil Haram. Kita ingat masjid biasa. Masjidil Haram ni kita bajet lah, tak apalah, letak belakang-belakang pintu tu. Sekali dah buat tawaf semua dah bercukup. Mana pintu mana sama je semua ni. Khalas, nampak tak? Duk cari memang tak ada dah. Okey. Balik jalan kaki. Bayangkan dia tengah panas macam ni. Nampak tak? Kat luar tu. Lepas tu kat luar tu tengok slipper. Alamak, duit tak ada. Macam mana? Terpaksa apa? Balik hotel tu dulu, buka beg tu ada cukup untuk beli slipper. Beli slipper, yang tu jaga. Lepas tu 3 hari bertahan jadi orang yang sabirin tanpa duit. Mana apa? Tengok je orang jemaah-jemaah balik daripada buat umrah semua tu kan. Tengok beli-beli apa barang-barang apa semua tu. Mana tahu pergi mana? Pergi kedai kitab. Pergi kedai kitab tengok tanya hasil sohi berapa. Mahal pula dijual tu. Nampak tak beli. Jalan ke tu tahan sabar sampai 3 hari tak minta apa-apa. Dia macam kerik-kerik lah, macam duit tak ada. Yalah memang ada makan dekat hotel tu dah sediakan sedap, tapi kita pun nak rasa juga macam jalan dan sebagainya. Lalas minta lah, terpaksa cakap mutawif. Saya terpaksa lah saudara kan, saya nak macam pampasan sigaret. Nak duit lah. Okey, antaranya apa? Nak belilah barang-barang untuk family dan sebagainya. Batulah sekali kes tu. Kali dia buat jemaah semua tu. Adalah yang tolong tu, alhamdulillah melebihi kadar yang hilang tu. Dan dia cakap sebab anak buat tak banyak, yang hilang tu 800. Okey, dalam dapat 1000 macam tu. Lepas tu dia cakap dah cukup je dah. Dah cukup dah, melebihi cukup dah. Okey. Tak apa. Lepas tu kes pertama tu dah belilah guna yang tu. Dah mata alfiah tu dalam situ tu. Tak sempatlah nak baca alfiah dekat depan Mekah tu. Okey. Lepas balik kat airport semua tu dah sedih dah dekat bank apa semua tu. Sekali sampai dah nak balik dah ambil beg tu, kata ustaz macam tu. Dia kata apa? Sebab waktu tu dah uruskan, dah bergaduh dengan driver bas tu. Dia kata siap semua sumpah lagi, saya tak ambil. Akhirnya dia sampai tu, ustaz, dia kata beg ustaz telah ditemui. Tengok dia dapat pergi dekat HQ Andalusia, tengok dia ada tak buka, dia ada. Alhamdulillah. Itu ada hikmah dia tu. Okey, so 2 kali ganda. Okey, boleh tak guna duit lebih tu untuk beli kitab? Okey, duit tu boleh, duit tu sumbangan bukan zakat. Yang mana? Yang zakat boleh. Zakat fisabilillah, antum di atas penuntut ilmu. Segala yang berkaitan dengan penuntut ilmu boleh. Kalau beli iPad boleh tak? Tengok orang juga. Setengah tu beli iPad, duk tengok YouTube, tengok apa, tak ada apa-apa. Ni beli tengok buka Maktabah Syamilah, download PDF boleh. Kegunaan untuk ilmu. Sebab tu ana bagi tahu cara yang terbaik untuk antum dapat zakat. Ini dekat ni nak dapat zakat kan. Pertama sekali, beli untuk keperluan ilmu tu yang paling cukup. Okey? Mana tak ada iPad lagi, tak ada laptop lagi, beli. Laptop tu keperluan, bukan kehendak Dia keperluan tu. Untuk antum pergi lebih jauh. Okey. Ni tengok ni. Yang dapat fakir tak ada masalah. Okey. Kita tengok siapa fakir itu tu. Fal faqir fi zakah huwa alladhi la mala lahu wa la kasba yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Yang fakir itu tu di sisi mazhab Syafi'i itu lebih teruk daripada miskin. Berbeza dengan Imam Malik. Imam Malik miskin tu lebih teruk daripada miskin, daripada fakir. Okey, kita fakir. Okey. Iaitu orang yang mana fakir pada zakah ini alladzi la mala lah, tidak ada harta baginya, wala kasba. Okey, dan tidak ada usaha, iaitu kerja yang yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Yang menempati ia kasbun tu, usaha dia tu, kerja dia tu mawqi'an di tempat terjemah macam ni dipayah sikit ni. Yaqa'u mawqi'an min hajati. Maksudnya apa? Usaha dia tu tidak boleh memenuhi keperluan dia tu. Okey, usaha dia tidak boleh memenuhi keperluan dia tu.
Bukan tidak ada usaha, dia bukan tidak ada kerja, tidak ada kerja yang boleh memenuhi hajah dia tu. Okey. Kemudian amma faqirul araya, adapun faqir araya itu siapa dia? Fahuwa man la naqda biyadihi. Okey. Adapun faqir araya itu ialah mereka yang tidak ada duit di tangannya. Dah ada hartanah banyak tapi cash dia tak ada. Itu tidak, dia tidak termasuk daripada faqir sekalipun nama dia faqirul araya. Okey, tu faqirul araya. Okey, itu topik dia. Nanti orang tanya, saya faqir araya. Orang mah ikutlah apa roya ke. Nampak tak? Dia ingat faqir, kesiannya. Nampak tak? Lepas tu pun dibagi. Nampak tak? Sedangkan dia cakap faqirul araya, tidak ada cash. Sebab apa? Banyak dekat bank tu banyak duit dia. Nampak tak? Okey, wal miskin, dan miskin pula man qadara ala malin, yang kuasa ia di atas harta. Okey, au kasbin, ataupun kuasa di atas satu kerja yang yaqa'u kullu minhuma, yang memenuhi tiap-tiap daripadanya harta dia tu, harta yang dia ada dan kerja yang dia ada tu mauqi'an, di tempat mana memenuhi hajat dia tu, min kifayatihi, daripada kifayahnya, daripada keperluannya, wala yakfihi, tapi tak cukup, wala yakfihi, kaman yahtaju ila asharati darahima wa indahu sab'ah. Okey, kat sini ni antara kesukaran sebagai orang belajar fiqh ni nak membezakan di antara fakir dan miskin dengan dhabit yang kemah macam tu, dhabit yang tetap. Kaedah dia mudah, iaitu mana orang miskin ni, dia ada hajat dia, harta yang dia ada dan kerja yang dia ada, dibuat dua-dua ni tidak memenuhi hajat dia. Tapi kalau dia berjimat, ya. Kalau dia berjimat, ya, memenuhi. Orang fakir kalau berjimat pun tak cukup juga. Kalau berjimat pun tak cukup juga. Okey. Seperti contoh, okey, orang miskin ni, okey, orang miskin. Contoh, dia tu ada 10 dirham lah. Okay, 10 dirham. Dia hajat dia kat 10 dirham. Dia hajat dia tu. Tapi dia ada 7 sahaja. Dia berhajat kepada 10 dirham. Mana setiap hari tu, okey, contoh, setiap hari dia memerlukan 20 genih untuk dia hidup. Okey, tapi dia ada 15 genih je. 15 genih. Jadi bagaimana nak hidup? Nampak tak? Jadi kalau dia jimat, boleh hidup. Beli ish, beli fino dan sebagainya, makan tu. Okey, so kalau dia jimat, dia boleh memenuhi dia punya hajat dia tu. Fakir pula tidak. Seperti mana? Sini tak boleh lah. Misalnya lebih genih tu, fino tu banyak. Nampak tak? Boleh 2-3 hari. Maksud macam tu. Okey, fakir lebih teruk. Cumanya nak dhabit lagi satu tu untuk orang miskin tu, okey, iaitu qadar kifayah dia tu ni. Kifayah dia tu apa sebenarnya? Kifayah tu. Tu. Sebab tu bantuan kepada orang miskin dan fakir kena mengikut kadar kifayah. Kadar kifayah tu dia khilaf ulama, para fuqaha khilaf pada menentukan apa takrif kifayah tu. Okey. Ni. So, ada beberapa takrif yang sangat baik, okey, dalam kitab Nawaziluz Zakah. Tobok apa? Tobok Bank Al-Bilad. Okey. Tulislah ni. Okey. Kifayah tu iaitu kullu ma yahtaju ilaihi huwa wa man ya'uluhum min mat'amin wa malbasin wa maskanin. Min mat'amin wa malbasin wa maskanin wa athathin wa ilajin
wa ta'limi auladihi. Wa kutubi ilmin in kana dhalika laziman li amsalihi. In kana dhalika laziman li amsalihi wa kullu ma yaliqu bihi adatan min ghairi israfin wala taqtir. Beda. Okey. Min ghairi israfin wala taqtir. Kullu ma yahtaju ilayhi wa huwa wa man ya'uluhum min mat'amin wa malbasin wa maskin wa asathin wa ilajin wa ta'limi auladihi wa kutubi ilmin in kana dhalika laziman li amsalihi wa kullu ma yaliqu bihi 'adatan min ghairi israfin wala taqtir. Okey. Ini datang dalam fatwa wa tawsiyat nadawat qadaya az-zakah al-mu'asirah. Apalah ni dalam kitab Nawaziluz Zakah. Okey, Nawaziluz Zakah. Muka surat 353. Dia masing-masing ikutlah siapa nak takhasus tu. Tapi ana minat bab zakat. Sebab ni kita pun penerima zakat. Lepas ni kita membayar zakat. Okey, so kita sendiri berkaitan dengan zakat tu. Okey. Kalau anak tak balik satu nakal. Transportation. Aiwa. Kalau sekarang ni, okey. Tengok daripada topik ni, tiap-tiap barang yang berhajat kepadanya, dia tu sendiri serta orang yang dia tanggungan dia tu. Okey. Daripada apa bayan itu? Min mat'amin, makanan, pakaian, tempat tinggal, asasin, perabot asas tu biasa tu. Okey, takkan dah letak kat bawah je semua tu. Okey, wa ilajin, dan ubat-ubatan. Okey, ubat-ubatan, wa ta'limi auladihi, dan kos sekolah anak-anak dia. Okey, wa kutubi ilmin in kana dhalika laziman li amsali, dan kita ilmu jikalau lazim untuk orang semisal dia tu. Macam kita ni lah. Okey. Sebab tu penting orang-orang macam kita ni kena duduk dekat bahagian zakat. Sebab apa? Zakat contoh dekat negeri Selangor, sebahagian tu dapat 9,006. Kalau Ana jadi yang pengarah LZS contohlah, Ana ada kuasa untuk ni, Ana akan bagi 20,000 atau 30,000 sebulan. Sebab apa? Kitab ialah keperluan pelajar. Kitab, laptop sebagainya tu. Okey? Kemudian meja, Ana bagi macam tu, bagi yang paling selesa. Bagi mana pelajar tu boleh duduk lama situ tu. Okey? Kemudian juga sini iaitu inilah transport lah. Okey, nak pergi Talaki, antum pergi sini nampak kan? Kan dah kos semua tu. Okey? Banyak tu kos. Okey? Yang pergi pagi-pagi, nampak tak? Pergi dekat Muqattam, masya-Allah. Muhdi, nampak wa ala ra'sihi muhdi. Okey? Dan juga dan tiap-tiap barang yang layak baginya itu pada adat. Bukan hanya keperluan yang tadi tu, pada adat itu apa? Tapi min ghairi israfin wala taqtir. Pada adat tu untuk pelajar kena ada apa? Macam pelajar ada kasut, baju yang agak selesa, bukan baju cuma camping dan sebagainya itu. Okey, jangan. Kalau sekalipun kita miskin, jangan memakai pakaian yang menunjuk kita berhajat kepada orang lain. Jaga, macam jangan seolah-olah macam kita sendiri memang tak minta, tapi seolah macam apa tak? Okey. Contoh, kalau ada handset ni, apa tak? Okey, handset apa ni? Handset dah elok dah ni. Okey. Ini keperluan. Okey. Dengan sebab ni nak habis duit anak beli. Nampak tak? Tapi keperluan. Pakai 5 tahun tak ada masalah apa-apa. So, janganlah tiba-tiba contoh. Kita dijemput pergi mana-mana tempat, kita pun pinjam mana handset pecah-pecah tadi tu. Nampak tak? Saja je buat call orang. Kalau orang tengok, kesian ustaz, jom kita tolong. Bila ustaz, nak ustaz apa tu? Dah bagi apa? Info yang mahal. Tak boleh haram. Jangan gunakan kedudukan agama tu untuk mendapatkan dunia. Okey. Jadi kadar kifayah tu. Itu penting. Kemudian sebab apa? Sini ada qadar. Ni bagi tahu ni. Boleh tak menggunakan qadar ni dapat kat sini tu, min mat'amin wa malbasin dan sebagainya tu kan? Boleh tak menggunakan qadar kifayah tu untuk apa? Untuk menikah. Tadi kan tak ada. Sebahagian fuqaha masukkan juga keperluan dia tu keperluan menikah. So keperluan menikah apa? Perlukan apa? 10,000, 15,000. Dibagikan juga.
Sebab tu keperluan dia tu. Apa yang dia hajati. Yelah sebab apa? Tak boleh nak fokus lah belajar. Tak boleh nak fokus lah bekerja. Semua tak perform. Yang tu. Macam tu kenal kata dah payah nak ngapa kan nikah lah. Faham tak? Okey. Tapi bukan semudah itu nikah tu. Dah bagi tahu. Memang nikah itu tu selepas tu Allah akan mengkayakan dan sebagainya. Tapi kena tengok kedudukan kewangan. Okey, ni realiti. Supaya apa? Perkahwinan itu menyenangkan dan membahagiakan dan memudahkan, bukan menyusahkan. Dia dah kahwin tak ada duit. Nampak tak? Akhirnya apa? Duduk celah-celah imarah yang mana celah hujung-hujung tu air masalah, tak apalah, setiap hari bertayamum je lah. Nampak? Makan pun makan berah-berah biasa-biasa dan sebagainya. Kita contoh, isteri kita contoh, sebelum ni duduk senang-senang, tiba-tiba kahwin dengan kita jadi susah pula. Kita kena fikir. Okay, kalau boleh kita ni apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat. Ini apa dengan sebab kita kahwin ni dia tu dia lagi susah. Tak boleh lah. Sebab tu tengok kewangan. Jangan mudah-mudah tak apa Allah akan keluarkan rezeki. Memang. Tapi tengok realiti. Kita tak ada contoh. Tak ada apa-apa beasiswa. Family kita pun tak ada bagi apa-apa. Bagi sikit je sebulan. Lepas tu kita pun kahwin juga. Perempuan tu pun tak apalah ustaz. Tak apa. Sekadar ikhlas je ustaz. Bagi 10 genir pun okey je mas kahwin tu. Okey. Apa tu? Dan lepas nikah nak duduk kat mana ni? Faham tak? Asrama kat mana? Asrama tak boleh masuk. Murtazah Bijin tak boleh. Nikah apa? Simsanya lagi, igarahnya lagi, takminnya lagi. Lepas tu dah duduk tu apa? Perabot tak nak beli, tilam tak nak beli, mesin basuh tak nak beli. Tak apalah, basuh guna tangan dia. Tak. Lepas tu hati-hati. Okey, benda ni perkahwinan dia memudahkan dan membahagiakan, bukan menyusahkan. Okey, jangan berlatar belakangkan kata apa agama semua tu. First for without din terlibat siada, tak ada masalah. Okey, mal tu tak payah. Nampak tak? Kita ni pun tak agama. Doa je. Jaga situ. Okey. Sebab tu dalam sebahagian fuqaha dia ada mengharuskan, dia memasukkan kadar kifayah tu. Sebab tu samarah khilaf pada ta'rif kifayah tu dia akan kepada keperluan untuk menikah tu. Boleh tak menggunakan duit zakat untuk menikah? Sekalipun menikah kali kedua, keperluan dia tu, contoh seorang lelaki yang macam tu, dia perlukan juga. Jadi dibolehkan juga menurut sebahagian fuqaha. Sebab apa? Mengeluaskan ta'rif kifayah tu. So diberikan qadar kepada orang fakir dan miskin ini qadar kifayah. Cuma kifayah tu ta'rif dia mana satu? Macam tu. Okey. Kemudian dhabit. Okey, dhabit lain untuk sebahagian kitab-kitab fiqh yang lebih tinggi tentang ta'rif fakir dan miskin, iaitu harta yang dia ada sekarang. Harta yang dia ada sekarang, okey, tidak termasuk keperluan asasi dia tu, seperti rumah, kereta tu asasi sekarang ni, handset sebagainya tu, perabot yang asasi. Lebihan daripada tu, nilaikan berapa, takwimkan berapa harga tu kalau jual. Jangan jual kat BKR tu, memang katil tu dapat 20 genih je. Jual harga qimah dia tu dapatkan. Okey, harta yang berbaki selain daripada yang wajib tadi tu, contoh ada dalam RM50,000. Kadar yang lebih tu daripada keperluan asasi dia tu. RM50,000. Tengok dia tu umur berapa sekarang ni. Umur berapa? 20. Lepas tu kirakan tadi RM50,000 tu, kirakan dengan apa? Qadar umur ghalib. Umur ghalib biasa tempatan kita berapa? Contoh 60. Okey. Daripada 20 sampai 60 tu 40 tahun. 50,000 bahagi 40 tahun. Bagi 40 tahun. Cukup tak sehari tu? Keperluan dia tu. Kalau cukup, dia bukan miskin. Kalau cukup, dia bukan miskin. Kalau tak cukup, dia miskin. Bila miskin, nak bagi qadar mana? Qadar mencukupi kifayah dia tu. Contoh dia berbaki tadi tu, dah dikira dinilai 20,000. Ada baki lagi apa? Yang tak cukup, dia nak perlukan 50,000. So 30,000 sahaja yang dibantu. Bagi cash bagi mereka yang tak ada usaha. Mana tak boleh, tak keperluan dah. Ilmu pun tak ada, kemahiran bekerja pun tak ada dan sebagainya. Bagi cash tu untuk dia hidup, makan hasil tu saja. Nampak tak? Tetapi bagi mereka yang ada kepandaian, kemahiran apa-apa, pertukangan dan sebagainya,
Untuk dapat zakat dia tu dia akan bagi qada untuk beli alat untuk dia berniaga. Bagi modal lah kita kata. Pandai berniaga just bagi modal sahaja tu. Sebab tu apa? Penting pengurusan ni supaya bila dalam kita dah pegawai sebagai contoh, kita tidak memberi lebihan. Akhirnya apa? Orang akan gunakan duit zakat tu untuk jadi macam sumber kekayaan dan sebagainya. Qada dia, sebab tu kita macam bermudah-mudah. Belum lagi dikira sebagai orang tu menipu maklumat zakat. Nampak tak? Contoh apa? Dia ada pendapatan dah, tapi dia tulis dia sikit. Wah, dia tak dapat. Nampak tak? Tu bahaya tu. Ada tak orang macam tu? Ada. Nampak tak? Sama ada apa? Dia, ni yang tak fikir ni. Sebab tu ingat, para isteri, para anak, tengok tu. Kalau contoh suami, okey, ataupun ayah, tengok ayah kita ni mampu je. Suami kita mampu je. Tapi dia usaha juga, okey, minta zakat atas kapasiti apa? Asnaf miskin misalnya. So hati-hati kat situ tu. Takut apa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Sebab tu untuk antum sekarang ni dua je. Faqir miskin ataupun apa? Ataupun fi sabilillah. Zakat yang dapat gunakan untuk tu sebaik-baiknya. Tempoh 4 tahun kena habiskan. Okey? Macam mana nak kahwin dan sebagainya tu keperluan lepas tahun 4 dan sebagainya. Contoh, gunakan, hasilkanlah rolling tu, niaga dan sebagainya. Okey, pastikan niaga tu untunglah. Jangan niaga tak untung. Nampak? Okey. Wal amil, dan amil pula. Ya Rabb. Okey, wal amil. Okey. Wal amil man ista'malahu al-imam ala akhdhi as-sadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.